لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan sekalian banyaknya nikmat kepada kita sehingga tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah, pada pagi ini hari Jumaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kenikmatan untuk kita bersama-sama memperbanyakkan ibadah di hari, lebih-lebih lagi berada kita ini sekarang di Sayyidul Ayyam, iaitu hari Jumaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk kita beramal seluruh kehidupan kita selagi mana nyawa di kandung badan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan sambung lagi insya-Allah 40 hadis cinta Al-Quran. Kita akan sambung hadis yang kedua yang bertajuk utusan wahyu. Mudah-mudahan kuliah ringkas, tazkirah ringkas ini bermanfaat untuk kita semua, untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadis yang kedua, utusan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. Terjemahan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul saat baginda berumur 40 tahun. Begitu juga kebanyakan rasul-rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pada usia 40 tahun, kerana pada usia itu sebenarnya ada rahsia. Rahsianya di antaranya ialah 40 tahun ini kita katakan sebagai suatu yang matang. Begitu juga janin di dalam perut ibu mengandung. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari, maknanya tempoh matang. Kan? Ada banyak kalau kita kena bicarakan tentang 40 ni, angka 40, arba'in. Nabi Musa alaihissalam juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 40 malam, 40
hari 40 malam. Begitu. 40 adalah satu angka yang sangat kita kata signifikan lah. 40 tahun usia yang matang. Kita pun begitu. Di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ayyuhal walad disebutkan sekiranya seseorang itu masih belum beramal soleh, memperbanyakkan amalan di usia dia 40 tahun, bermakna naknya dia semakin jauh. Itu yang kita takutkan. Ada orang yang boleh berubah 60 tahun, ada 70 tahun, dekat-dekat habis umur pun ada berubah. Ya, itu kita melihat kepada kebiasaan lah. Baik, 40 tahun. Maknanya biasanya kalau nak berubah, tak berubah pun umur 40 tahun ni tak ni. Jadi tak payahlah kita nak tunggu 40 tahun, kerana umur bukan kira 40 tahun, 50 tahun. Nabi SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun dan menerima wahyu. Kemudian baginda diperintahkan untuk berhijrah. Maknanya di sini Nabi diutuskan menjadi Rasul. Rasulullah diutuskan menjadi Rasul 40 tahun, sehingga umur 53 lah, 13 tahun di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Maka Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan menetap selama 10 tahun. Masya Allah. Tertinggal tahun selama 10 tahun. 10 tahun tu selama 10 saja. Selama 10 sehingga, sebenarnya maknanya selama 10 tahun sehingga baginda wafat ketika berusia 63 tahun. Ini kita akan perbetulkanlah untuk next cetakan, insya-Allah. Baru nampak. Riwayat Al-Bukhari boleh lihat nombor 3613. Biodata perawi. Siapa perawinya? Perawi sahabatnya ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Abbas Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdul Manaf Ibn Khusay adalah berketurunan Bani Hashim, keluarga Rasulullah. Beliau terkenal sebagai Habrul Ummah, dakwat umat, dan turjuman Al-Quran, penterjemah Al-Quran, pakar tafsir dalam kalangan para sahabat ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibu beliau adalah Lubabah bintu Haris Al-Hilaliyah. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Maknanya beliau lahir ketika Nabi berumur 50 tahun. 50 tahun. Dan berusia 12 tahun ketika baginda SAW wafat. Walaupun 12 tahun ketika itu, tetapi beliau adalah salah seorang sahabat, Masya Allah, Tabarakallah, sahabat kecil yang sangat, kita kata, rapat, yang dekat, yang sentiasa selalu berada di dalam majlis ilmu, berada bersama Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan pernyataan Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas sendiri, yang bermaksud, ketika Rasulullah SAW wafat, aku ketika itu berusia 12 tahun. Beliaulah insan yang didoakan Rasulullah SAW agar diberikan kefaqihan dan diajarkan takwil serta hikmah sebanyak 2 kali. Antara ungkapan masyhur daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma apabila ditanya bagaimana beliau mendapat ilmu yang luar biasa ini, ilmunya Masya Allah. Sayyiduna Umar sendiri pernah meminta pandangan dan pendapat daripada Abdullah ibnu Abbas. Dia kecil tetapi Masya Allah ilmunya dewasa, ilmunya tua. Dengan lidah, bagaimana beliau boleh mendapat ilmu yang luar biasa ini? Maka jawabnya dengan lidah yang selalu bertanya dan hati yang sentiasa berfikir. Maknanya jangan biarkan sedetik ataupun sesaat pun masa kita terbuang begitu saja.
Berfikirlah. Duduk saja-saja kita fikir perkara yang bermanfaat. Banyak kita kadang-kadang masa kita terbuang dengan berfikir benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat pada dunia kita, pada akhirat kita. Hanya semata-mata seronok sajalah, kan. Lidah sentiasa bertajak, sentiasa ingin nak belajar. Macam kita pagi ni sikit-sikit lah kita nak hebat sangat, tidak lah. Dan sekarang kita ikut juga para ulama dulu yang sangat mengambil berat tentang hal keilmuan, belajar dan mengajar Al-Quran. Nanti kita akan tengok lagi bagaimana para ulama orang dahulu kala yang benar-benar memberi komitmen yang luar biasa kepada ilmu. Baik. Jadi bolehlah kita, kan, kadang-kadang ada kita pergi kepada anak kecil, kan. Anak kecil, kadang orang tua dia doa, kalau anak saya ni, kita doalah Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Itu antara doa yang kita boleh doakan kepada anak-anak kecil, kepada siapa-siapa sajalah. Kalau kita jumpa, yang kita jangan kita kadang-kadang kita jumpa comelnya, duk syok main. Tapi sambil-sambil tu kita doakanlah, kan. Kita doa kepada orang macam kita doakan kepada diri kita sendiri. Malaikat akan mengaminkan untuk kita juga. Baik, keterangan hadis inilah pendapat yang dipegang oleh majoriti ulama, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun. Adapun wahyu yang diturunkan selama 23 tahun semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. 23 tahun. Ini 40 tahun itu. Sebelum itu apa dia? Sebelum itu macam-macam lah. Kita tengok Rasulullah diuji, Rasulullah padanya persiapan sebelum diutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Rasulullah belajar macam-macam dalam kehidupannya, kan. Berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai untuk menyiapkan baginda menerima utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Para ulama ulum Quran telah membahagikan Al-Quran kepada dua fasa penurunan, iaitu fasa Makkiyah dan fasa Madaniyah. Ini dalam ulum Quran kita akan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ini sangat penting sebenarnya, Makkiyah dan Madaniyah. Dia ada faedah dia, kenapa kita kena tahu apakah ayat itu Makkiyah ataupun apakah ayat itu Madaniyah, ataupun surah itu Makkiyah ataupun adakah surah itu Madaniyah. Ada faedah dia. Penjelasannya seperti berikut. Apa diakah yang dikatakan sebagai ayat-ayat Makkiyah? Iaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum berlakunya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Makna Makkiyah kita faham senang, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Selesai. Waktu Nabi duduk di Mekah. Kemudian Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah pula ialah ayat-ayat atau surah yang diturunkan setelah penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Jadi kalau orang tanya ayat-ayat Madaniyah ni macam mana? Ayat Madinah maknanya ayat yang turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Walaupun dia turun di Mekah, dia tetap dia jadi Madaniyah sebab selepas hijrah. Baik, itu yang kita kena faham, yang kita kena tahu, dan mempunyai faedah besar dalam bagi mereka yang lebih-lebih lagi yang berkecimpung dalam bidang tafsir Al-Quran, ulum Quran yang berkaitan dengan Al-Quran lah. Dan dia ada, kita panggil ciri-ciri dah. Ayat-ayat Makkiyah begini, ayat-ayat Madaniyah macam ni. Baik, antara tujuan utama pembahagian ini adalah untuk memudahkan pemahaman dan pentafsiran ayat-ayat Al-Quran. Penting. Umat Islam dalam melihat kegigihan para ulama mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran, mengkajinya dan seterusnya berinteraksi dengan Al-Quran hasil dari. Jadi kita boleh tengok kegigihan para ulama mengkaji Al-Quran. Kaji sampai hari ni pun masih jumpa benda yang baru. Jadi tak habis dikaji. Tak habis dikaji. Ada saja benda-benda maklumat baru yang kita akan dapat daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu memang sangat bersesuaian lah, munasabah lah. Dia menjadi panduan kepada kita. Dia kita kata tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Macam itulah kita katakan. Sentiasa relevan. Ada kadang-kadang tu buku-buku yang ditulis oleh manusia,
kan oleh pengarang-pengarang, jadi dia sesuai untuk zaman tu. Bila mai ke depan, Al-Quran tak sepanjang zaman, daripada sejak diturunkan sehinggalah ke akhir zaman, dia adalah relevant. Kerana ada orang kata Quran tu dah lama dah, kita kena buat tafsiran baru dan sebagainya. Sebenarnya orang yang macam tu ialah orang yang jahil. Maaf kata, orang yang jahil kepada Al-Quran sendiri. Baik, hasil daripada ketekunan ulama zaman berzaman, umat Islam diharapkan mampu bangun berdiri teguh mendepani cabaran dan halangan yang merintangi jalan perjuangan. Mana kita kena tengok bagaimana para ulama dulu benar-benar memberi komitmen yang sangat tinggi, luar biasa dengan Al-Quran. Sangat dahsyat, sangat hebat. Kena baca lah bagaimana perjalanan para ulama dulu dengan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya, tadabbur Al-Qurannya, apa nama ni, tafsirannya tentang Al-Quran dan sebagainya. Baik, para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala dahulu telah berkorban apa sahaja demi kelestarian agama Islam yang tercinta. Kalau kata kita nak cerita ni terlalu banyaklah bagaimana orang dahulu sangat mengambil berat tentang Al-Quran. Kita pada zaman hari ini ada satu kita kata satu kisah, seorang anak murid tanya seorang syekh ni, tanya guru dia, wahai guru, bagaimanakah Al-Quran dan juga orang dahulu dengan Quran ni macam mana? Jadi disebut oleh gurunya, bagaimana kamu pada hari ini dengan Al-Quran, handset yang ada tangan setiap masa 24 jam tak mau berpisah dengan handphone, handset tu. Begitulah para ulama dahulu, orang dahulu sangat memberi perhatian yang serius kepada Al-Quran. Kita kadang-kadang pada hari ini nak baca satu muka surat pun Masya Allah berat, kan? Padahal Al-Quran itu ada aja dalam Al-Quran, dalam handset kita, tapi berapa orang yang akan baca? Kita boleh tanya iman kita, diri kita sendiri, takat mana komitmen kita dengan Al-Quran. Sekarang tiba pula giliran kita membalas segala jasa dan pengorbanan mereka. Dengan Al-Quran ni, kalau tengok sejarah pembukuan Al-Quran contohnya, Masya Allah, hebat. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman sebelum itu lagi, zaman Rasulullah SAW lagi, para sahabat menulisnya dengan di atas pelepah tamar, di atas kulit binatang. Zaman Sayyidina Abu Bakar, kenapa dihimpunkan Al-Quran? Kerana para hufaz meninggal dunia, syahid fi sabilillah di perang Al-Yamamah. Kemudian Sayyidina Osman, itu kita nampak perhatian khusus diberikan kepada Al-Quran semenjak zaman Rasulullah SAW lagi. Jadi kita lihat pula bagaimana Al-Quran yang ada pada diri kita umat Islam pada hari ini, lemahnya umat Islam kerana meninggalkan ajaran Al-Quran. Baik, dengan membulatkan tekad menyemarakkan perjuangan mereka dan pengorbanan mereka, orang dahulu dengan membulatkan tekad menyemarakkan semangat juang demi mertabatkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Pengajaran hadis habis di situ. Maknanya apa yang kita nak cerita di sini, hadis ini nak habaq kata yang pertama, Al-Quran turun waktu umur 40 tahun, umur matang. Yang kedua, Al-Quran turun di Mekah selama Nabi berada di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Makna menjadikan 23 tahun, dan Rasulullah wafat waktu umur 63 tahun. Waktu itu Islam al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Diturun ayat ni di antara ayat yang terakhir, dan apabila turun ayat yang begini, para sahabat yang faham dia kepada Al-Quran tinggi dalam, maka dia tahu dah bila turun ayat-ayat yang sebegini, maka hayat baginda dah semakin dekat sampai ke penghujungnya.
Pengajaran hadis Al-Quran adalah panduan umat manusia yang lengkap dan sempurna untuk menguruskan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tak tinggal satu apa pun, semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi kenapa umat Islam meninggalkan Al-Quran? Jom kita cari garilah. Bukan alasan kita kata-kata tak faham bahasa Arab dan sebagainya. Para ulama kita di Nusantara, di Malaysia, di alam Melayu khususnya dah banyak dah mengarang, menterjemahkan ataupun kita kata mengalih bahasakan tafsir-tafsir Al-Quran ke dalam bahasa kita, kan, dan sebagainya. Tak ada alasan dah kepada kita. Kalau ada alasan lagi, jawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Di akhirat kelak jawab. Hijrah memainkan peranan penting. Yang kedua, pengajaran hadis, hijrah memainkan peranan penting dalam menjadi ejen perubahan ke arah kehidupan yang lebih sempurna. Nak bercakap tentang hijrah ni pun masya-Allah sangat luas, sangat hebat. Pasal hijrah ini setiap tahun kita sambut awal Muharram, detik permulaan tahun hijrah, penghijrahan Nabi dan umat Islam ke Mekah, ke Madinah, kan. Sangat banyak hijrah ni. Kita berhijrah kadang-kadang dalam hidup kita pun kita berhijrah. Saya duduk di Kedah, saya pergi ke KL. InsyaAllah antara nikmat ataupun di antara kelebihan kita berhijrah, InsyaAllah akan dimurahkan rezeki untuk kita. Baik. Ini hijrah. Jadi hijrah lah. Hijrah itu, antara makna hijrah tu ialah apa dia? Hijrah daripada perkara yang tak baik kepada yang baik. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah daripada apa yang Allah Ta'ala larang kepada apa yang Allah Ta'ala suruh. Lakukan apa yang ma'ruf dan meninggalkan apa yang mungkar. Baik. Yang ketiga, pengajaran hadis menggunakan sakibaki umur yang ada untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Maka marilah semua kita semua berbakti kepada bangsa, kepada negara kita. Apa yang kita boleh lakukan, buatlah. Sebarkan kebaikan, kan. Mulakan dengan kita untuk belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Yang ilmu Al-Quran itu akan mengaitkan kita kepada ilmu-ilmu yang lain. Mesti semua. Kita nak kata apa? Ilmu geografi ada dalam Al-Quran. Kita kena ilmu sains, lagi banyak dalam Al-Quran, kan. Dan yang lain-lain berpunca daripada Al-Quran. Para ulama dulu kenapa hebat? Kerana berpegang teguhnya mereka dengan Al-Quran. Awal-awal kecil-kecil lagi apa Al-Quran. Kita lain pendidikan kita. Umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sampai hari ni pun, kalau kita kata di Mesir, di negara Arab, kecil-kecil dah hafal Al-Quran. Kerana ia merupakan asas. Merupakan asas yang sangat kita patut terbina di atasnya. Baik, wallahu alam. Habis hadis yang kedua kita pada hari ini. InsyaAllah esok hadis yang ketiga. Doakan mudah-mudahan kita dapat istiqamah sehingga habis 40 hadis ataupun 42 hadis ini insyaAllah. Wallahu alam. Jika ada soalan pun boleh tanya waktu ni insyaAllah. Kita akan tengok, kita akan jawab. Cuma saya akan lebih tumpu kepada bacaan kitab dan supaya kita tak mau nak panjang sangat masa. Cukup setakat maknanya alhamdulillah jadilah, kan. Untuk setiap hari sikit lama-lama jadi jabal, jadi bukit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.